Hari ini, mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan kupas bertajuk, inilah masalahnya. Semasa di jalan iman, kita menghadapi banyak cabaran. Haruskah aku ikut kehendak Tuhan? Haruskah aku buat Tuhan ikut kehendakku? Maksudnya, haruskah aku buat Tuhan ikut aku? Kita selalu berada di persimpangan ini. Ini ialah masalah yang besar. Kita sangat faham bahawa kita harus ikut kehendak Tuhan. Namun, dalam kehidupan harian, antara banyak kerisauan dan konflik, kita selalu berfikir, haruskah aku ikut kehendak Tuhan? Atau Tuhan harus ikut kehendakku? Betul-betul membingungkannya kalian? Dalam kehidupan iman, memang wajar untuk mempelajari Tuhan, serta mendengar ajaran dan kehendaknya. Namun, kadang-kadang kita ada tabiat salah. Kita ingin membuatkan Tuhan mengikut kehendak kita. Jadi dalam Alkitab, isu ini dikategorikan sebagai iman kanak-kanak dan iman dewasa. Maksudnya, iman orang dewasa. Mari kita buka buku 1 Korintus bab 13. Bab 13 ayat 11 tertulis, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Bilakah kita seperti kanak-kanak? Pada waktu kecil dan kurang matang. Itulah apabila iman kita belum memahami kehendak Tuhan dengan betul dan belum memahami kebenaran sepenuhnya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Meskipun mendengar penjelasan yang sama, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berfikir seperti kanak-kanak. Aku hanya beriman kanak-kanak. Namun, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku bagaimana meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kita tidak boleh begitu lagi. Sifat itu haruslah dibuang. Sebab itulah tajuk hari ini, inilah masalahnya. Kita perlu buang sifat kanak-kanak. Anak-anak mau ibu bapa mengikut kehendak mereka sepanjang masa. Jika tidak, apakah reaksi mereka? Mereka menangis dan melakukan apa yang susah diterima oleh ibu bapa. Mereka berteriak-teriak sampai keinginan dipenuhi. Dalam iman, kita berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berfikir seperti kanak-kanak. Jika kita beriman matang, semuanya itu dikatakan harus dibuang. Semuanya itu harus dibuang, kerana ia tidak baik, bukan? Tolong lakukan semuanya ikut kehendakku. Tolong ikut kehendakku. Ini boleh dilihat sebagai fikiran kanak-kanak yang meminta. Kata-kata kanak-kanak dan perbuatan kanak-kanak. Ada tertulis, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Orang yang matang tidak berkata, ikutlah kehendakku. Tetapi harus ikut kehendak siapa? Yesus tahu bahawa dia akan disalibkan keesokan harinya. Apabila dia berdoa sepanjang malam di Getsemani, dia berkata, ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hal itu tidak bermaksud, ikutlah kehendakku, tetapi dia bermaksud akan membuat apa dengan kehendak Bapa. Dia akan ikut, bukan? Dalam Alkitab, hal ini dirujuk sebagai ketaatan. Kalian, apabila kita melihat sekeliling,
Ada banyak benda alam semula jadi. Pokok dikatakan mengetahui nilai sendiri. Pokok berpuas hati dengan kedudukannya dan tidak merungut. Kenapa engkau tanam aku di sini? Kenapa engkau pinta aku ke sini? Pokok dikatakan tahu menyesuaikan diri di tempat Tuhan menanam dan menyemainya. Secara ringkas, semua alam semula jadi mengikut kehendak Tuhan. Tiada satu pun yang minta untuk mengubah keadaan menurut keinginan sendiri. Gunung, sungai, dan laut. Semua berpuas hati terhadap kedudukan dan peranan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka tidak bertanya, kenapa aku dijadikan laut di sini? Atau, aku ialah sebatang pokok dan ingin terletak di bandar. Kenapa tanam aku di kampung? Tiada alam semula jadi yang mengingkari atau tidak mematuhi kehendak Tuhan. Jadi, saya ada suatu frasa. Saya menulis dan ingin berkongsi dengan kalian untuk direnungi bersama-sama. Pokok tahu berpuas hati dengan peranan yang diberikan. Tidak pernah merungut kerana menjadi pokok. Tidak berkata, kenapa aku diletakkan di sini dan bukan di sana? Ketamakan mengkaburkan kebijaksanaan. Lalu orang tidak taat dan diliputi rintihan. Akhirnya, kesyukuran dilupakan. Saya berfikir bahawa mesej ini sangat bermakna untuk direnungi bersama-sama. Pokok tahu berpuas hati. Apabila kita melihat alam semula jadi di sekeliling, gunung berpuas hati dengan kedudukan dan peranan sendiri. Tanpa berkata, aku ingin menjadi tanah rata. Kenapa aku dijadikan gunung? Aku ingin menjadi padang. Kenapa aku dijadikan laut? Tiada ciptaan tidak mengikut kerja Tuhan. Namun, hanya manusia ada masalah. Mereka mengingkari kehendak Tuhan dan tidak mentaati semua ajarannya. Malah bertanya, kenapa letak aku di sini? Kenapa berikan kedudukan yang begitu tinggi kepada orang lain? Kalian, inilah masalahnya. Apabila masih kanak-kanak, kita minta semua seperti itu. Namun, bukankah sekarang syurga yang kekal sudah dekat? Apabila syurga mendekat, kita harus buang sifat kanak-kanak dan memiliki iman yang matang. Mulai sekarang, janganlah berkata, tolong lakukanlah semua menurut kehendakku. Kita harus bertanya, apakah kehendak bapa dan ibu? Aku mau ikut kehendak dan jalan itu. Jika aku sebatang pokok, aku akan setia terhadap tugas pokok. Jika aku sebuah laut, aku akan setia terhadap tugas laut. Jika aku sebuah gunung, aku akan setia terhadap tugas gunung. Dengan ini, semua nabi dan ahli yang tercinta harus berkata, aku akan mengabdikan diri untuk mengikut jalan yang dipimpin oleh bapa dan ibu menurut takdir penciptaan mereka. Ketaatan bukannya lain bagi nabi-nabi dan orang kudus. Semua orang pun harus ikut jalan yang dipimpin oleh bapa dan ibu, seperti teladan yang ditunjukkan Yesus. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kita semua perlu merenungi doanya itu. Mari kita lihat buku Wahyu bab 14 ayat 4. Bab 14 ayat 4 tertulis, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, kerana mereka murni, sama seperti pelawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu ke mana saja ia pergi. Ke mana saja. Yang disebut di sini bukanlah persekitaran yang tertentu. Ia boleh merupakan ruang yang sangat sempit
ada sangat luas dan besar. Tiada definisi yang tertentu bagi ke mana saja. Tanpa mengira persekitaran yang diberikan, kita harus dapat menyesuaikan diri dengan berkata, sepertilah kehendak Bapa dan Ibu. Kita harus dapat mengalami dunia iman yang seperti itu, bukan? Kini, penginjilan di seluruh dunia sudah hampir selesai. Dalam setiap proses menjelang penyelesaian, anak-anak yang beriman matang serta mematuhi kehendak Bapa dan Ibu diperlukan. Anak kecil selalu minta, ikutlah kehendakku. Namun, bagaimana orang matang? Mereka berkata, aku akan mengikut kehendak Bapa dan Ibu. Dalam buku Wahyu bab 14, penglihatan Rasul Yohanes menggambarkan orang yang diselamatkan. Apakah yang mereka buat? Kemana saja dibimbing? Mereka mengikuti. Tiada seorang pun yang berkata, tolong ikut kehendakku. Kita harus fokus pada aspek ini semasa mempelajari Alkitab. Apabila kita beriman matang, doa kita bukan merayu-rayu agar apapun berjalan dengan memusahkan diri sendiri. Tetapi, apakah kehendakmu? Kemanakah engkau mau kami pergi? Apakah yang engkau mau kami lakukan? Orang jenis apa engkau ingin kami jadi? Hanya apabila kita beriman untuk mengikuti kehendak Ibu Bapa Syurgawi, barulah masa untuk menyempurnakan kerja penyelamatan dan syurga abadi akan cepat datang, bukan? Iman yang seperti kanak-kanak yang sentiasa berayu-rayu agar semua ikut kehendak sendiri selalu merungut, tidak berpuas hati, membenci dan tidak dapat mencapai kesempurnaan yang dimau oleh Bapa dan Ibu. Sudah tentu, mereka bersifat seperti kanak-kanak kerana tidak memahami kebenaran. Kita faham. Memandangkan mereka ialah ahli baru, mereka belum belajar banyak lagi. Namun, hal itu tidak baik jika seseorang sudah lama dan belajar banyak, masih bertindak seperti kanak-kanak, bukan? Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Itulah ajaran Alkitab. Hal itu dapat diterima apabila kita masih kanak-kanak. Namun, apabila menjadi matang, kita harus tinggalkan hal-hal kanak-kanak. Apakah kehendak Bapa dan Ibu? Tuhan ingin kita menjadi orang jenis apa? Apakah yang Tuhan mau kita buat pada saat ini? Semua anak Sion harus faham sebetulnya kehendak Tuhan dan melakukannya, betul? Mari kita lihat buku 2 Korintus bab 10 ayat 4. Bab 10 ayat 4 tertulis, senjata-senjata kami bukanlah benda-benda duniawi, tetapi kekuatan ilahi untuk meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan hujah-hujah dan segala yang meninggikan diri menentang pengenalan Tuhan, menunjukkan semua fikiran supaya mematuhi siapa? Kristus, serta bersedia menghukum segala keingkaran terhadap Tuhan apabila ketaatanmu disempurnakan. Kita harus menunjukkan semua fikiran dan mengikut Tuhan. Hanya demikianlah Tuhan akan menghakimi dan menghukum seluruh dunia yang tidak berbuat sebegitu. Kita semua mau pergi ke syurga secepat mungkin, bukan? Kita ada harapan syurga. Kalau begitu, apakah yang harus kita buat terhadap iman kanak-kanak? Kita harus buang. Tolong memahami orang yang baru menerima kebenaran dan bertindak seperti kanak-kanak. Namun, jika anda ialah ahli di depan
dan harus memberi teladan bagi semua ahli sebagai dewasa, anda harus buang sifat kanak-kanak. Fikirkanlah pokok. Pokok dikatakan mengetahui tugasnya. Ia berpuas hati dengan kerja dan peranan sendiri. Ia hidup menerima rahmat yang diberikan oleh Tuhan, iaitu cahaya dan hujan, menyedut utara yang segar, dikelilingi lagu gembira daripada semua makhluk hidup, berpuas hati dan berasa bahagia dalam hidup. Ini kerana ia mengetahui peranan sendiri. Ia tahu sebaiknya bahawa tempat yang Tuhan tanamnya ialah tempat untuk ia hidup. Perhatikanlah alam semula jadi dan semua ciptaan. Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Gunung menjaga martabatnya dan sungai menyedari apa yang sendiri perlu lakukan. Adakah bunga yang tiada nama yang mekar di padang merungut? Kenapa tak biar aku antara bunga mawar atau bunga lain yang disukai orang? Kenapa biar aku tumbuh jadi bunga liar yang hodoh di padang? Adakah bunga liar merungut terhadap Tuhan? Ia berpuas hati dengan kedudukannya. Tuhan, terima kasih kerana mengurniakan aku kehidupan ini. Mereka memenuhi peranan sendiri dengan setia di tempat itu. Jika semua anak Sion mengikut kehendak bapa dan ibu sepenuhnya, penginjilan akan selesai. Penginjilan diselesaikan apabila situasi yang dimaukan Tuhan dicapai. Jika kita ingin cepat pergi ke syurga, tetapi tidak tahu jalannya, tidak berpuas hati dengan kedudukan sendiri sekarang, maka kita tidak boleh dipanggil sebagai pekerja Tuhan. Jadi, apakah tajuk khotbah hari ini? Inilah masalahnya. Apabila kita meninggalkan semua sifat kanak-kanak, Tuhan akan berasa gembira dan membuka luas pintu penginjilan di Asia. Dia juga akan buka pintu penginjilan di Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Tuhan juga akan buka pintu penginjilan di Afrika dan Eropah. Seluruh dunia memerlukan persiapan ini. Iman kanak-kanak harus diubah menjadi iman dewasa. Dengan demikian, seperti ajaran dalam buku Wahyu bab 14 dan buku 2 Korintus bab 10 ayat 6 yang kita baca tadi, apabila ketaatan kamu telah menjadi sempurna dan kita menjadi lengkap, barulah Tuhan dapat mengumum misi penginjilan sudah selesai. Menghukum orang jahat, tak ada sebab untuk menghakimi orang jahat. Jika dia menghakimi sekarang, anak-anaknya tidak akan diselamatkan. Jadi apakah yang Tuhan terus lakukan? Dia memberikan kita setahun lagi dan terus mengawasi kita. Sudahkah mereka beriman dewasa? Adakah mereka masih mau mengikut kehendak sendiri? Dengan kita akan mengikut dan mematuhi kehendak bapa dan ibu sepenuhnya, iman kita harus berubah dengan indah. Daripada rupa lava, berpatung berubah menjadi bersayap perak, luksinar, serta berekor langsing dan bergaris arus. Apakah yang diperlukan untuk mempunyai dua mata yang besar? Transformasi diperlukan. Semua anak Sion pasti akan mengalami transformasi sebegitu dalam sekelip mata. Untuk ini, kita harus cepat menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Adakah kita beriman kanak-kanak atau beriman dewasa? Adakah kita hanya minta apapun mesti ikut aku? Ataupun iman kami akan ikut kehendak bapa dan ibu?
Jika tiada ketaatan, Tuhan tiada alasan untuk menghukum dan menghakimi orang jahat. Kenapa? Tuhan yang adil dan benar mahu menghakimi penjahat, tetapi Dia melihat anak-anaknya belum menjadi matang sepenuhnya. Jika Dia menjatuhkan penghakiman anak-anaknya yang rohani, pasti akan cedera rohani. Jadi, Dia menunggu. Jika kita betul-betul ingin pergi ke syurga, iman kita harus berubah. Kita perlu memeriksa sekali lagi di mana terletak kehendak bapa dan ibu. Saling bekerjasama, menyokong, berdoa untuk satu sama lain, saling bertimbang rasa dan membantu dalam perjalanan menuju ke syurga. Semoga semua ahli keluarga syurgawi dapat bersifat seperti ini. Bolehkah kita melihat buku Ibrani bab 3? Mari kita lihat buku Ibrani bab 3 ayat 18. Buku Ibrani bab 3 ayat 18 tertulis, "Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahawa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Mereka tidak dapat masuk oleh kerana ketidakpercayaan mereka. Mereka gagal memasuki mana? Secara fizikal, mereka gagal memasuki Kanaan. Bagaimanakah secara rohani? Maksudnya, mereka gagal memasuki syurga yang kekal. Sebab itulah buku Wahyu bab 14 tertulis tentang orang yang mengikuti anak domba ke mana saja ia pergi. Itu bukan mengikuti tanpa sebarang fikiran. Pokok tahu peranan sendiri. Ia berpuas hati dengan peranan yang diberikan. Ia tidak merunggut tentang menjadi pokok dan tidak bersoal, kenapa aku diletakkan di sini dan bukan di sana. Ketambahkan, mengaburkan kebijaksanaan. Lalu orang tidak taat dan diliputi rintihan. Akhirnya, mereka lupa bersyukur. Pokok sangat bersyukur atas kehidupan yang diberikan Tuhan. Jadi ia tidak berkata, kenapa engkau letak aku di sini dan bukan di sana? Kenapa tidak biar aku diciptakan sebagai bunga yang indah tetapi sebagai pokok? Pokok dikatakan tidak merunggut tentang hal seperti itu. Sekarang, kita juga harus seperti itu, bukan? Ketika kita kanak-kanak, kita berkata-kata, berasa dan berfikir seperti kanak-kanak. Semua adalah keanak-anakan. Jika ibu bapa memberi anak patung untuk anak lelaki dan anak perempuan, tetapi anak yang lebih kuat mau mengambil ketua-tua anak patung. Dia mau semuanya. Dia tamatkan ini dan itu. Apabila orang meminta semuanya dilakukan menurut kehendak sendiri, dikatakan masih bersifat kanak-kanak. Dalam setiap proses Injil, kita masing-masing diletakkan di tempat yang ditetapkan Tuhan. Tidak kira di manapun, kita tidak perlu berasa tidak puas hati terhadap semua yang dibuat Tuhan. Walaupun ia kelihatan seperti kerja manusia, akhirnya semua dibuat oleh Tuhan. Gereja kita dipimpin oleh Tuhan. Jadi, kita harus berpuas hati dan bersyukur atas kedudukan dan peranan kita seperti pokok. Dan bukan bersoal, kenapa engkau letak aku di sini? Kenapa engkau letak mereka di sana? Kita harus percaya bahawa Tuhan pasti bertujuan untuk meletakkan kita di sana. Apabila kita melakukan terbaik tugas yang diamanahkan, tidakkah Injil akan disebarkan di Samaria dan sampai ke hujung bumi dalam sekelip mata? Buku Ibrani bab 3 mengatakan orang yang gagal memasuki tanah Kanaan yang secara rohani, iaitu syurga. Tertulis bahawa orang yang tidak boleh memasuki syurga ialah orang yang tidak taat. Inilah firman Tuhan semasa dia bersumpah. Dia bahkan bersumpah bahawa orang seperti itu tidak boleh masuk. Jadi, kita harus cepat membesar daripada iman kanak-kanak menjadi iman dewasa. Akhirnya,
Alkitab tertulis bahawa kita harus sentiasa bersukacita, tetap berdoa, tak apa. Kita harus bersyukur dalam segala hal. Hanya selepas itu, kita dapat berjalan di jalan ketaatan. Dengan berbuat demikian, kita harus berfikir, apakah yang menyusahkan ahli keluarga Sion di sekeliling kita? Apakah yang harus kita bantu? Bagaimanakah mereka dapat tumbuh secara rohani? Kita harus sentiasa berfikir untuk mereka dan menjaga mereka. Seperti firman Yesus, jika kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Kita harus memberi makanan rohani kepada saudara-saudari yang dikasihi, menjaga mereka dengan baik-baik dan membimbing mereka memasuki syurga yang kekal. Mari lihat buku Yesaya bab 14. Buku Yesaya bab 14 ayat 24. Tuhan semesta alam telah bersumpah, firman-Nya, sesungguhnya seperti yang ku maksud. Bagaimana? Demikianlah akan terjadi, dan seperti yang ku rancang, demikianlah akan terlaksana. Demikianlah akan terlaksana. Ini ialah kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Kalau begitu, apakah rancangan dan pentadbiran Tuhan? Buku Matius 48 tertulis bahawa Injil akan sampai mana? Ia akan diberitakan kepada semua bangsa. Dalam buku Matius 24, Tuhan berkata bahawa ia akan diberitakan di seluruh dunia. Bukankah Dia memberikan firman yang sama dalam buku Roma bab 10? Agar ini berlaku, kalian tidak boleh kekal menjadi anak. Kita perlu menjadi matang. Secara rohani, kita dipanggil terlebih dahulu. Marilah kita menjadi matang agar dapat membimbing ahli keluarga Sion yang baru menerima kebenaran dan yang seperti kanak-kanak kepada Tuhan. Mematuhi kehendak bapa dan ibu adalah beriman matang. Manakala orang yang menegaskan kehendakku, fikiranku atau ikutlah ketegelanku masih ialah anak tanpa mengira kedudukan mereka. Orang yang beriman seperti itu tidak boleh memasuki syurga. Hari ini, marilah kita fikir sekali lagi semua ajaran Tuhan. Janganlah berkata, ikutlah aku. Marilah kita berkata, ikutilah Bapa Sang Hong yang mulia dan Ibu Syurgawi yang mulia. Kita semua harus ikut mereka. Semoga kalian menjadi ahli keluarga syurgawi yang penyayang, yang dapat membimbing. Dengan ini saya tambahkan khutbah. Sekian, terima kasih.